Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Sihat Sihat. sejahtera semua. Alhamdulillah. InsyaAllah kita boleh mula dah. Ya, Ustaz. Boleh mula? Boleh. Boleh. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Salla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila arwahi kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hadhihi niyyati syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tamanya kita sentiasa mengucapkan puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan oleh Allah Taala nikmat yang kita sedang kecapi pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmat-Nya kepada kita semua. Mengampunkan dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa anak isteri kita. Moga-moga memberi rahmat kepada kita semua. Moga-moga diterangkan hati kita semua. Moga-moga dikurniakan cahaya ilmu kepada kita semua. Artinya semakin hari semakin bertambah ilmu kita. Semakin hari semakin kuat kita beramal. Semakin hari semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lantaran itu ilmu yang memberi manfaat kepada kita ialah ilmu yang berguna kepada kita dunia dan akhirat. Jadi oleh kerana itu di dalam kita menuntut ilmu ni seharusnya ataupun sewajibnya kita berniat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Moga-moga cahaya ilmu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jiwa kita, di dalam hati sanubari kita, di dalam ingatan kita. Moga-moga kita beroleh keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ini kita masuk pengajian kitab Miftahul Murid siri yang ke-13. Bermakna kita telah berdepan secara online 13 kali ataupun 13 siri yang kita ikuti sepanjang kita mengadakan kuliah online ini. Serba sedikit, sepatah selidah, ada manfaat kepada kita, ada bertambah ilmu kepada kita yang berkaitan dengan ilmu usuluddin. Apakah arti kita hidup? Apakah arti kita seorang Islam? Asal-asal ataupun tuntutan agama kita tak tahu. Asal akidah kita cuma mengucap begitu sahaja. 2 kalimah syahadah tetapi kita tak tahu ke benda.
kita tak tahu apa ujung, apa pangkal. Jadi lantaran itu, serba sedikit 13 siri yang kita sajikan dan juga kita hidangkan kepada muslimin muslimat, saudara-saudari, tuan-tuan. Saya berdoa semoga ada peningkatan di dalam ilmu usuluddin, iaitu ilmu awal-awal agama. Naklah ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah. Jalan kita nak mengenal Allah ni, kunci dia tahu sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil dan juga sifat yang harus. Kuncinya, kita mengenali perkara berkenaan dengan ilahiyat, berkenaan dengan ketuhanan, berkenaan dengan as-sam'iyat, berkenaan dengan kenabian, begitu juga akhir sekali berkenaan dengan as-sam'iyat ataupun al-ghaibiyat, iaitu perkara-perkara yang diwajibkan kepada kita untuk mengetahui dan mempercayainya 100%. Jadi oleh kerana itu bertuah kita dapat mengaji ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid secara terperinci, nak mengenalkan awal agama kita, nak mengenalkan Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita mohon pertolongan, Tuhan yang kita mengharapkan sesuatu perkara. Maka insya-Allah dengan kita mengaji tauhid ni, kita mengenali Allah yang wajibal wujud. Jadi sebelum kita memulakan pengajian kita pada hari ini, pada malam ini, saya mohon bertanya, adakah suara saya jelas, kedengaran? Di tempat-tempat Jelas. tuan semua. Jelas. Di Pekan, Jelas. di Kuantan, Jelas. ataupun di tempat-tempat lain. Jelas. Jadi malam kita nak tengok yang sebelah. Alhamdulillah jelas. Jelas Tempat Tuan. Kuala Lumpur jelas. Tempat-tempat lain, adakah kedengaran selain dari negeri Pahang? Kedah, Darul Aman jelas. Rawang Alhamdulillah. jelas. Rawang jelas. Sepang okey. Sepang okey. Di tempat-tempat lain, Pulau Indah, Kelang jelas. Alhamdulillah. Di tempat-tempat lain, selain daripada yang dipaparkan kepada kita, tak ada dah. Tak ada dah. Moga-moga jika ada di tempat lain, insya-Allah jelas. Hadirin hadirat yang dimuliakan, sebelum kita mengaji ni, terlebih dahulu kita nak menguji ataupun temuduga berkenaan dengan ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid ini. Ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid. Soalan pertama. Saudara-saudari yang dapat menjawab, silakan jawab. Buka mic, dan yang lain apabila saudara kita buka mic, yang lain hendaklah tutup mic. Tengok skrin handphone ataupun skrin laptop masing-masing. Saya nak tanya, apakah beza rukun Islam dengan pengertian ad-din? Apakah beza rukun Islam dan pengertian ad-din? Ada dibicarakan, saya sebut dah, di dalam kitab Kifayatul Mubtadi, dalam kitab Miftahuddin. Sekiranya tuan-tuan catat apa yang saya sebutkan tu, insya-Allah dapat. Ada yang boleh jawab? Rukun Islam dan pengertian ad-din.
Tak ada ya? Tak ada. Seorang pun tak ada. Makna tak faham lagi. Kita mengaji 13 siri ni tak faham. Amat merugikan. Amat merugikan. Itu kita mengaji ni nak faham agama. Jadi oleh kerana tak ada yang menjawab tu, saya khabar. Rukuk Islam ini 5 perkara. Seperti mana kita maklum. 5 perkara. Manakala pengertian adil ataupun agama meliputi 4 perkara. Nombor 1, iman. Nombor 2, Islam. Nombor 3, tauhid. Nombor 4, makrifah. Itu pengertian ad-din. Saya ulang balik, beza antara rukuk Islam dengan pengertian ad-din. Bukan ad-dinul islami. Pengertian agama Islam lain pula. Pengertian agama, tunjang agama tu lain. Itu beza. Kalau kita mengaji itu beza. Pengertian agama Islam lain. Pengertian agama, tunjang agama lain. Lepas tu rukuk Islam lain. Biasanya orang menjawab, orang yang menjawab, dia kata apakah pengertian agama? Dia jawab rukuk Islam. Tak betul, itu rukuk Islam. Rukuk Islam. Dia nak ni meliputi agama itu. Jadi agama itu meliputi iman. Ini nak bawa mati, iman. Hak kita belajar ni lah. Iman ni nak bawa mati, iman ni dalam kubur, iman ni di padang mahsyar, iman ni hidup atas dunia. Islam, syariat kita. Lepas tu tauhid, kita mengesakan Allah. Lepas tu makrifah, kita putus jaza mengenal Allah Ta'ala. Itu dia. Soalan pertama tidak ada yang boleh menjawabnya. Soalan pertama. Soalan yang kedua. Di dalam kita belajar ilmu usuluddin ni. Soalan yang kedua, saya nak tanya kepada saudara-saudari sekalian, apakah tanda agama itu? Tanda agama. Kalau kita nak refer di dalam kitab Faridah. Kalau siapa pernah mengaji Faridah, dia tahu. Apakah tanda agama kita ni? Tanda-tanda dia. Siapa boleh jawab? Yang Okey. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanda beragama itu ada 4. Ya. Yang pertama sah i'tiqad. Ya. Yang kedua benar qasad. Ya. Yang ketiga menyempurnakan janji. Ya. Yang keempat tiada melampaui sekatan, iaitu meninggalkan segala yang dilarang. Ya. Tu dia. Dia panggil tanda agama di dalam kitab Faridah. Syekh pengarang Faridah ni iaitu Syekh Ahmad. Syekh Ahmad Al-Fatani menggariskan bahawa tanda kita beragama ini. Kita beragama. Apa dia tandanya? Tadinya pengertian agama, komponen agama, itu tanda. Tanda 4 perkara yang disebutkan oleh saudara kita. Jangan lupa. Ingat sampai mati. Ini pegangan kita, tidak boleh diganggu gugat oleh anasir-anasir yang saya sebutkan, anasir luaran, anasir dalaman. Anasir luaran ni, puak-puak kafir ni tak boleh menggoda, tak boleh berbagai cara untuk menggelincirkan kita. Itu puak-puak kafir ni. Dan ancaman di dalam ialah ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat. Jadi kalau kita tengok di dalam tanda agama itu seperti mana yang disebutkan oleh saudara kita tadi, begitu juga dalam kitab Faridah, dia kata sah i'tiqad. Jadi kalau sah i'tiqad, jazam putus hak kita belajar-belajar ni, tidak ada sebab
boleh mengikut ajaran-ajaran ataupun pahaman-pahaman yang tidak betul. Kita ada benteng. Kita ada benteng. Ibarat kata kita ada lesen. Tidak ada sebab kita takut ke polis, tidak ada sebab kita takut ke JPJ. Dinisbahkan kepada lesen kenderaan ataupun lesen membawa motor, membawa kereta, kita ada lesen, ada tauliah. Ibarat katanya tanda agama kita ni, kita ada tauliah. Sah i'tiqad, kita kenal Allah, kita kenal sifat yang wajib bagi Allah, kenal sifat yang mustahil bagi Allah, kenal sifat haruf bagi Allah, sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil, sifat yang haruf, perkara-perkara sam'iyah. Jadi perkara-perkara apa cerita kita terumbang-ambing di dalam pahaman ataupun i'tiqad kita. Contoh polis ada di Jambatan. Polis ada di Jambatan dengan kanopinya, dengan kita yakin polis tu ada. Polis tu ada. Jadi kalau kita langgar juga tak cukup syarat, kenalah ke dia. Itu nak diumpamakan agama kita ataupun tanda agama kita. Soalan yang kedua. Yang ketiga, saya nak minta sebut sifat yang wajib bagi Allah. 20 sifat itu. Bukan matan tak. Sifat 20 yang wajib bagi Allah secara sahih. Secara sahih yang kita bicarakan pada hari Jumaat lepas. Hari Jumaat lepas kita minta bilang ataupun membantah, orang kata. Siapa boleh? Jangan Melayu, nak Arab. Bilang satu-satu. Sahih. Cepat sikit, nak baca kitab dah ni. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamu binafsi, danah, qudrah, iradah, ilmun, hayyah, sama. Bukan hayyah. Hayah. Sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Kaunuhu aliman, bukan aliman. Kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu basami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ya, ada silap satu. Saya tak puas hati. Nak seorang lagi. Sehingga sahih sebutnya. Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Terima kasih. Sahih. Itu sebutnya. Sebut yang betul. Daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Secara sahih, segi ilmu, kita mengaji ilmu usuluddin ni, segi bahasa Arab yang sahih. Jangan lupa sampai ke mati. Jangan lupa sampai ke mati. Makna sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu di mulut-mulut, seperti mana kita membaca Al-Fatihah, pasang lampu pun dapat sifat 20, padang lampu pun dapat sifat 20, atas motor dapat sifat 20, dalam kereta dapat sifat 20. Itu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah,
ilmun, haya, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 20 sifat. Jangan lupa-lupa sampai akhir hayat kita, iaitu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk kepada sifat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan sama' artinya, arti sama' mendengar. Maka mendengar Allah Ta'ala itu tiada dengan telinga. Lawannya tuli. Sifat mustahil. Mustahil ia Allah tuli. Hanya wajib mendengar selama-lamanya. Adapun dalil sama' Allah Ta'ala itu firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu amat mendengar lagi amat melihat. Itu dia. Jadi kita belajar sifat yang ke-11, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu sifat sama'. Jangan bertukar dengan sama'. Jangan bertukar dengan sama'. Sama' itu mencuci najis. Sama' itu mencuci najis. Mencuci najis, lepas itu kita tertukar pula. Sama' beza dengan mencuci najis, iaitu najis anjing dan babi dan kulit-kulit binatang yang haram dimakan selain daripada anjing dan babi, itu dia panggil sama'. Kita salah istilah. Salah istilah. Anjing babi bukan dipanggil sama'. Anjing babi itu dipanggil bersuci dengan air tanah. 7 kali bersuci, 1 kali air tanah, 6 kali air bersih. Dia panggil bersuci. Manakala sama' ni, ataupun kita sama' kita panggil, dalam bahasa Arab ad-dibagh. Ad-dibagh ni kulit binatang yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan. Yang halal dimakan ni tak sempat sembelih. Contohnya lembu kena langgar, maka haramlah kita makan daging lembu tu. Tetapi kulit lembu tu kita boleh buat gendang, buat tabuh dan sebagainya dengan dilapah di sama'. Sama' artinya menyamak, menyuci kulit binatang tersebut dengan benda-benda yang tajam, seperti daun-daun yang busuk, lepas itu seperti tanah, seperti apa-apa jua. Itu dipanggil sama'. Satu. Yang kedua, binatang anjing dan babi, seumpama dengan dia tu bersuci kalau kena ke kita. Najis mughallazah, maka dia tu tak boleh disamak. Tak boleh disamak. Faham? Itu bezanya. Satu. Kedua. Ketiga, kulit binatang yang tak boleh makan, haram dimakan, kulit ular. Kita tembak ular tu, ular sawa, kita lapah kulit dia tu, tak boleh makan. Kulit dia tu kita samak. Samak dengan daun yang busuk-busuk, dengan limau nipis, dengan limau kasturi, dengan kelori, apa gitu gini, sehingga kesan-kesan daging dia tu hilang. Kita basuh, jemur, kering, bau-bau dia hilang, maka kita boleh
buat sejadah, boleh buat tali pinggang, boleh buat handbag. Jadi nak khabarkan masalah itu bukan sama sifat Allah. Sama sifat Allah ni mendengar. Itu kena beza. Kena beza. Jadi dalam fiqh pun kadang-kadang kita tak dapat nak beza dalam fiqh. Makna kita pukul rata, sama belaka. Tidak, dia berbeza. Anjing dan babi dia panggil bersuci. Bersuci. Manakala kulit-kulit binatang ni dia panggil sama. Kelaziman kita anjing dan babi tu dia panggil sama. Kelaziman kita. Anjing dan babi tu istilah bukunya sertu dah. Sertu. Sertu. Sertu tu air biasa dengan air tanah. Manakala ad-dibak ataupun samak di istilah dalam fiqhnya iaitu samak dengan benda-benda yang tajam rasanya. Yang tajam ni bukan kerih pedang. Bukan kerih pedang pisau yang tajamnya. Yang tajam ni maksudnya benda-benda yang macam cuka, macam benda begitu gini. Tu beza. Jadi sama maknanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mendengar. Maknanya Allah Ta'ala itu mendengar Allah Ta'ala itu tidak dengan alat. Makhluk ni mendengar dengan alat. Iaitu alat telinga. Alat telinga. Kita ni mendengar alat telinga. Lepas tu mendengar pula, kalau kita pakai macam begini, lebih jelas. Macam saya ni lebih jelas. Kalau di masjid kita mendengar mikrofon ataupun soundbox tu jelas terang. Pendengaran kita adalah alat-alat tertentu, mesti dengan alatnya. Mesti dengan alatnya. Jadi alat ni terbatas. Alat ni terbatas. Kalau saya tutup mic, kalau tempat jauh. Saya bercakap dengar kalau tutup mic. Tak dengar. Buat gini. Tak dengar. Kalau buka mic, dengar. Kalau saya tutup, bermakna makhluk ni pendengaran. Pendengaran ni alat. Jadi Allah Ta'ala tidak perlu kepada alat itu. Sebab alat itu Allah Ta'ala membuatnya. Di dalam kitab Sirajul Huda. Tuan-tuan pernah mengaji Sirajul Huda. Kitab Tauhid amat cantik ni. Sirajul Huda namanya. Sirajul Huda ni saya mengaji dulu tahun 89. Harganya RM1.50. RM1.50. 5 hari bulan 4 tahun 1989. Masa itu mengaji di dalam kitab Sirajul Huda ni dia menjelaskan sifat samak ni. Menjelaskan sifat samak. Dia sebut berkenaan dengan telinga ni. Alat mendengar telinga ni. Kitab Sirajul Huda ni dikarang oleh Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi As-Sambawi. Di Indonesia ni sembab mana? Sembawang mana ke? Di Indonesia ni. Tu negeri dia. Dia sebut dan ada pun sama segala yang baru. Maka iaitu satu ketentuan yang disimpankan di dalam urat. Ketentuan yang disimpankan dicipta di dalam urat yang dihampirkan dengan kesudahan liang telinga. Dan basar pada segala mereka itu, maka iaitu sesuatu kekuatan yang ditanamkan di dalam dua urat yang bertemu keduanya pada alwan otak.
telinga, mata. Mata tu basar, melihat. Telinga dengan mata ni, dalam kitab Sirajul Huda ni khabar, ada satu urat bertemu dua ni. Bertemu dua ni, iaitu urat telinga dan urat mata. Masya Allah. Ulama Syekh ni, dia tabik. Dia tabik, dia kaji. Dia kaji ataupun dia mendengar daripada tabik-tabik Islam zaman-zaman dulu berkenaan dengan nak mengabarkan sifat sama Allah Ta'ala itu tidak beralat. Dia kata satu urat di telinga ni macam wire, cakap wire, maknanya urat di telinga ni bersambung dengan mata. Satu laluan. Bersambung dengan mata, dia khabar. Oleh kerana itu, kita mendengar, kita memandang. Kita mendengar, kita memandang. Apabila kita dengar, hendaklah pendengaran kita itu, kita boleh sifatkan benda yang kita dengar. Ketika ini, tuan-tuan mendengar suara saya. Ketika ini, kalau saya batuk, tuan-tuan mendengar batuk. Jika urat ini ditarik, confirm tak dengar. Urat di mata ini jika ditarik, confirm tak nampak. Maka halusnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kabarkan maknanya makhluk ataupun manusia. Makhluk binatang-binatang ni dia ada telinga belaka. Kalau tak nampak telinga pun dia ada lubang. Dia ada lubang. Dia ada lubang, lepas tu pendengaran dia ikan, pendengaran macam mana, kijang rusa, pendengaran macam mana, kambing telinga, kerbau telinga, gajah telinga, melainkan pekok badak. Pekok badak terlahir pula. Badak ni dia bercakap kuat, dia tak dengar. Bila berbisik dalam hutan, jelas dan terang. Badak ni. Badak ni. Saya tahu ayah saya cerita. Arwah ayah saya cerita, dia orang ni pergi ke dalam hutan. Ada berjumpa dengan badak. Lepas tu ayah saya khabar, ya sungguh, dia bercakap kuat. Ya sungguh ke pekok badak. Maknanya badak itu tidak peduli dalam sungai. Dia tak peduli. Dia tak peduli. Tiba-tiba, pok saudara ayah saya ni, arwah belaka dah, apa nama dia, dia khabar pekok badak tu kena berbisik. Kuat. Ayah saya bisik, ya ke pekok badak? Lari selalu naik ke tebing. Itu betul. Bermakna Allah Ta'ala menciptakan badak ni, kalau bercakap kuat, tak dengar, bercakap perlahan, dengar pula. Masya Allah, tabarakallah. Jadi oleh kerana itu dalam kitab Sirajul Huda ni, tuan-tuan beli kitab Sirajul Huda ni. Sedap ni. Sirajul Huda, kitab Jawi. Di dalam Sirajul Huda ni dia khabar, maknanya komponen telinga, komponen mata, urat saraf dia terus kepada otak. Telinga, mata, otak. Makna telinga kita dengar, otak mikir dengar apa. Mata kita lihat, otak mikir lihat apa. Nak kabarkan semua makhluk Allah Ta'ala ini, dia dengar. Melainkan orang pekak, dia dengar. Orang pekak ni, sister dia tu, WhatsApp. Dia dengar apa ni, dia jelas apa begitu begini, pakai alat. Mana kalau Allah Ta'ala maha suci Allah daripada alat. Kerana alat yang dinamakan telinga uzunun. Uzunun yang dinamakan telinga ini dicipta oleh Allah. Tak logik apa yang dicipta oleh Allah. Allah menumpang dengan yang dicipta. Kita baca doa
Ambil air sembahyang tu. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Doa wuduk. Kita sering mengambil air sembahyang ni, saya sebut dah sebelum ini, doa basuh telinga ni, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan telinga aku ni mendengar kata-kata dan mengikut kata-kata yang baik. Telinga ni. Telinga ni mendengar kata, mengikut kata yang baik-baik apabila dia dengar, iaitu nasihat-nasihat berguna. Tapi oleh kerana manusia ni keras ke, ada juga jenis keras ke, dia tak nak mendengar. Jadi begitu juga di dalam kitab tasawuf. Di dalam kitab tasawuf, contohnya di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Penawar Bagi Hati. Muka surat 8. Di bawah tajuk paslon yang kedua pada menyatakan telinga. Telinga. Nak kabarkan alat pendengaran kita ni telinga. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Telinga ni untuk dunia, telinga ni untuk akhirat. Allah Ta'ala jadikan telinga. Telinga ni dua. Ulama membahaskan dua. Maksudnya nak kabarkan kalau kita merhati ciptaan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu kenapa kamu tak tengok? Telinga ni maknanya hak kanan ni dia mendengar sebelah kanan. Lepas tu otak kita ni begini tak? Begini otak ni. Dah belah kanan ni otak kita ni otak lembu biasa. Otak lembu tu sedap buat gulan terpoyak. Otak lembu, otak kerbau tu sedap buat gulan terpoyak. Tuan-tuan makan otak lembu? Tak? Rugi. Kalau tak makan beri saya. Kita masak. Otak lembu, pepalih lah sedapnya. Tapi kena cara buat lah. Kalau tak kena cara buat, hanyir nak mampu, hanyirnya. Tak makan, muntah. Kita ada cara. Cara tu kena bawa ayam golek. Nak kabarkan. Maknanya otak ni. Jadi telinga belah kanan ni, hak belah kanan ni mendengarnya. Telinga belah kiri ni, hak otak belah kiri. Otak belah kiri. Jadi dia khabar dalam kitab Sirajul Huda tu, makna urat telinga, urat mata dia terus kotor. Jadi telinga belah kanan ni, belah kiri, dua. Allah Ta'ala jadikan belah kanan, belah kiri. Lepas itu, benda-benda perkara yang dengar di belah kanan, otak sini mikir. Lepas tu hak belah kiri, otak ni pula mikir. Masya Allah. Maknanya, telinga Allah Ta'ala jadikan pendengaran. Saya nak membawa tuan-tuan sekalian, bahawasanya jangan bayangkan sifat Allah, iaitu sama'. Sama sifat Allah itu jangan bayangkan terfikir seperti telinga makhluk, seperti pendengaran makhluk. Jauh bumi dengan langit. Kita katakan bahawa telinga ni Allah yang menjadikan. Bila Allah yang menjadikan, takkanlah Allah nak menumpang daripada pendengaran. Daripada pendengar. Dia nak khabar, maka setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang didengar. Kita sedap yang mendengar. Dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Maknanya asas dia, kita faham, kita sedap, cuba telinga kita masuk air. Telinga kita masuk air mandi, berdengung. Berdengung telinga. Maka ambillah air pula, curah dalam ini, cepat-cepatlah kita keluarkan.
maka rasa panas telinga kita. Cepat-cepat gini masuk, lepas tu keluarkan. Cepat-cepat air tu tarik. Tarik. Jadi nak kabarkan telinga ni pendengaran yang sedap-sedap, pendengaran yang indah-indah. Allah Ta'ala jadikan. Itu nak kabarkan. Jadi kalau kita mengaji kitab banyak ni, banyaklah maklumat. Banyaklah maklumat yang kita faham. Bukan sekadar maklumat, bukan sekadar dengar cerita, tetapi nak menghayati dengan mata hati. Kalau mata ini, mata zahir ni tak nampak. Nak menghayati dengan mata hati. Artinya Allah Ta'ala tidak mendengar dengan telinga. Telinga itu pendengaran makhluk. Jadi Allah Ta'ala tidak begitu. Kalau Allah Ta'ala mendengar dengan telinga, maksudnya lemahlah Allah Ta'ala. Jadi maha suci daripada kelemahan itu. Kelemahan itu. Jadi wajib Allah Ta'ala mendengar selama-lamanya. Allah mendengar kalamullah, Allah mendengar sifat sama Allah Ta'ala itu, Allah mendengar apa yang setiap makhluk Allah dengar. Berbisik Allah dengar. Dalam hati Allah dengar. Serba-serbi. Sebab itu kita dinasihatkan di dalam agama kita, walaupun terdetik dalam hati kita sifat-sifat yang tak molek, sifat-sifat yang bercanggah menyebabkan kemurkaan Allah, jangan lindung-lindunglah. Allah dengar. Kita ni berbisik, tak dengar dah makhluk. Sebabnya telinga kita ni dijadikan terbatas. Terbatas. Saya tutup mic. Terbatas. Terbatas sifat makhluk. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala ni sifat sama mendengar. Apabila mendengar, maka hendaknya kita ni jadi hamba yang baik. Hamba yang baik. Hamba yang tidak bercakap, tidak berkata di dalam hati, melainkan baik. Sebab kalau di dalam hati sekalipun kita bercakap, sesama makhluk ni tak dengar, maka kita yakin Allah itu mendengar. Itu dia. Lepas itu, saya tutup kamera ni tadi. Tuan-tuan tak nampak muka saya? Tak nampak? Mungkin kita kuliah ni akan tak buka kamera masing-masing. Kita radio saja. Mendengar. Bukan TV, kita mendengar. Itu dia nak kabarkan. Maknanya, sekarang ni tutup suara. Mic tutup, kamera tutup. Itu nak kabarkan. Bersifat makhluk ni lemah segala-galanya. Kita nak sakit, kita tak tahu. Kita nak sakit, kita tak tahu. Kita nak susah, kita tak tahu. Akhir sekali kita nak mati, tak tahu. Tetapi diberikan tanda-tanda kepada orang yang tak mati lagi. Diberikan tanda-tanda. Jadi kita nak mati, kita tak tahu. Hayal je. Kita nak mati, kita tak tahu. Melainkan orang yang tak mati lagi, dia pun tengok, ustaz ni lain macam dah, hidungnya bengkok. Ustaz ni lain macam dah, telinga labuh dah. Ustaz ni lain macam dah, kening ni dah jatuh dah. Ustaz ni lain macam dah, benda ni jatuh dah. Ustaz ni lain macam, mata berkisar-kisar. Contohnya. Bukan ustaz ini, ustaz lain. Maknanya tanda-tanda. Tanda-tanda tu tahu. Tapi ia empunya diri tak tahu.
rahsia Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu bersifat tuli, pekak tuli. Pekak ni tahan lagi, tuli ni tak tahu ke benda. Tuli ni tak tahu ke benda. Jadi kalau Tuhan bersifat tuli, maka lemahlah. Maha kaya, maha suci Allah daripada sifat tuli, sifat pekak dan sebagainya. Allah jelas dengar apa yang kita perkatakan secara soreh dalam hati. Tuan-tuan, kita semayang. Perasan tak kita? Kita bercakap di dalam hati, iaitu tidak khusyuk di dalam hati, tidak kosong hanya kepada Allah di dalam hati. Bila kita mengaji sifat sama ini, sifat mendengar Allah Ta'ala, adakah kita tak malu ketika menghadap Allah Ta'ala itu, di dalam hati kita ni berkata-kata dan ingat selain daripada Allah? Tak malu ke? Di dalam hakikat sembahyang, dalam kitab khabar, salah satu daripadanya, kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikat sembahyang ada berapa? Hakikat sembahyang 4 tak? Benda 4. Hakikat kita sembahyang. Nombor 1, ilmu. Nombor 2, membesarkan Allah. Nombor 3, kita takut kepada Allah. Nombor 4, kita malu kepada Allah. Itu berkait dengan sifat sama ni. Kalau kita mengamati sifat Allah Ta'ala ni, makna Allah mendengar kita semayang tu walaupun warak dong. Warak dong, gini je. Tetapi di dalam hati kita ni berkata, jelas dan terang, Allah dengar. Jadi tak malu ke kita? Sebab itu di khabar tadi saya ulang balik, hakikat semayang tu ilmu, membesarkan Allah, malu kepada Allah, takut kepada Allah. Itu hakikat semayang. Artinya, hakikat tu apa? Hakikat tu artinya, masa semayang ni, naklah berilmu. Yang kedua, masa semayang ini, naklah membesarkan Allah. Yang ketiga, masa semayang ini, hendaklah takut kepada Allah. Yang keempat, masa semayang ini, hendaklah malu kepada Allah. Kita ni muka tak malu ke? Masa semayang, ingat ke benda lain. Masa usolli, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi ketika semayang, dalam hati kita serata di dunia. Allahu Akbar, sukan Olimpik. Olimpik di apa? Di Tokyo. Allahu Akbar, itu imam ni baca panjang sangat. Tak ada ni kan pukul 9 ni kan ni. Mana besar sukan Tokyo dengan Allah Ta'ala ni. Tapi kita apa nama ni tahu Allah itu sifat sama. Allah itu sifat mendengar. Takkanlah Allah Ta'ala itu tak mendengar apa yang terdetik dalam hati kita. Jadi saya pandang ke muka tuan-tuan. Tuan-tuan yang buka kamera ni pandang ke muka saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. 21 ni yang buka kamera ni saya dapat pandang. Tuan-tuan dapat pandang saya. Walaupun dia tak buka kamera, dia dapat pandang saya. Kalau ini dia tak dapat pandang. Tak dapat pandang. Tak dapat pandang. Nak kabarkan kita
belajar sifat sama Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala itu mendengar walaupun kita tak berkata-kata apa-apa. Tuan-tuan ni pandang ke saya pandang ke tuan-tuan senyap, saya bercakap. Tuan-tuan ni pandang ke saya, pandang lemah je. Ustaz ni bila nak habisnya? Dah dekat pukul 9 nanti khabar mandar. Apa yang tuan-tuan pandang ke saya itu walaupun tak bercakap, ada berkata-kata dalam hati. Berkata-kata dalam hati. Jangan tipu, Allah tahu. Allah tahu. Saya nak tanya. Tuan-tuan yang buka kamera, tak buka kamera ni, tak masuk buk. Tak masuk buk. Saya nak kata, nak khabar ke tuan-tuan ni. Yang pandang ke saya, main senyap gitu, senyap itu, hati tuan-tuan itu mesti berkata-kata. Hati tuan-tuan mesti berkata-kata. Saya nak tanya, boleh jawab tak? Tuan-tuan, hak lain semua ni, yang buka kamera ni, tuan-tuan pandang ke saya ni, pandang ke wajah saya ni, dengar cakap saya ni, dengar syarah saya ni, maka tuan-tuan bercakap apa? Ikhlas. Bercakap dalam hati. Siapa boleh jawab? Bercakap apa? Pandang saya tu. Bercakap apa? Ke tidur dalam pagar? Ya? Melihat tutur kata guru. Apa ya? Pesel itu. Yang lain? Mengamati apa Ustaz cakap. Mengamati. Apa nama ni? No. Pesel lain? Lagi? Sebenarnya Ustaz nak sampaikan apa yang tersirat? Cik ni apa nama ni? Ahmad cakap lain? Lagi? Saya nak cakap apa yang saya tersirat nak keluar. Betul lah tu. Lagi? Jangan tipu. Jangan tipu. Allah mendengar. Cakap Ustaz. Yang Ustaz masuklah kepada pemikiran saya. Masuklah dalam hati terbaikkan saya. Sebab saya jahil Ustaz. Khabar ni dia masuk dalam hati dia khabar. Masuk dalam hati. Lepas tu yang lain? Masukkan dalam hati supaya saya dapat ingat apa Ustaz mengajar. Okey, yang lain? Yang lain? Dia bercakap, maknanya pandang saya tu mesti bercakap. Kalau tak cakap tu tipu ataupun dia nak mati saya. Lain? Mana jangan tipu-tipu. Mana masa saya bercakap tu tuan-tuan pandang ke saya macam mana? Mesti ada berkata-kata dalam hati. Seorang lagi last. Nak pukul 9 dah tu. Last. Ilmu baru yang baru dengar. Ilmu baru yang baru dengar. Maksudnya nak khabarkan tuan-tuan ni, saudara-saudari ni, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ustaz, ustazah, cikgu, cikgi. Cikgu, cikgi. Maknanya di dalam hati kita ni berkata-kata. Maka tuan-tuan tak luahkan, saya tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala mempunyai sifat sama, jelas dan terang. Walaupun tuan-tuan bercakap berdoa. Bercakap berdoa contohnya. Bercakap menipu. Mulut lain, hati lain. Maka jelas pada Allah Ta'ala pendengarannya. Firman Allah Ta'ala, Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sami'un, maha mendengar, basir, maha melihat. Lepas itu ayat yang lain, Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Bermula Allah Ta'ala itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jelas? Artinya nak khabarkan,
Maka apabila kita mengamati sifat sama ini dalam semayang contohnya, kita tak beranilah nak bercakap-cakap dalam hati, ingat kepada itu, ingat kepada Allahu Akbar, Allah kunci motor tertinggal. Tak beranilah Allah mendengar. Maknanya dalam Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tiba-tiba teringat ke kunci motor. Teringat ke kunci motor. Dalam raga motor tu, surat khabar. Tiba-tiba semaya asar, hujan baru, beli surat khabar, habislah surat khabar kawan ni tadi. Mana besar Allah Ta'ala dengan surat khabar tu? Surat khabar tu harga RM1, mana besar dengan Allah Ta'ala? Itulah tujuan kita mengaji sifat-sifat Allah Ta'ala. Tujuan kita mengaji sifat-sifat Allah Ta'ala, maknanya sifat sama. Sifat sama. Jadi, sifat sama ini, kita katakan matan. Kita katakan matan sifat sama ini, apa nama ni? Sama artinya mendengar Allah Ta'ala. Lawannya tuli. Mustahil Allah Ta'ala tuli. Wajib Allah Ta'ala itu mendengar. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, Wallahu sami'un alim. Surah Al-Imran ayat 34. Sama artinya mendengar Allah Ta'ala. Lawannya tuli. Mustahil Allah Ta'ala itu tuli. Wajib Allah Ta'ala itu mendengar. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, Wallahu sami'un alim. Itu matan sifat sama. Sama artinya mendengar Allah Ta'ala. Mendengar macam mana? Mendengar tanpa alat. Lawannya tuli. Mustahil Allah Ta'ala itu tuli. Wajib Allah Ta'ala itu mendengar. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, Wallahu sami'un alim. Bermula Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah tahu. Jadi kita belajar ilmu tauhid ataupun belajar sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang mustahil, sifat yang harus, kita kita berbalik berbalik kepada rukun syahadah itu. Mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah, mengisbatkan af'alullah, mengisbatkan benar segala rasul. Kembali kepada rukun syahadah itu. Rukun syahadah. Maknanya sifat-sifat Allah itu wajib kita pastikan. Wajib kita percaya. Dan mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kekurangan, lemah. Seperti makhluk. Begitu juga kita kenal Allah Ta'ala itu rukun ma'rifah. Mengenal zat Allah itu ada. Mengenal sifat Allah. Mengenal af'alullah. Mengenal benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berbicara tentang sifat sama, maka Allah itu mendengar tanpa telinga. Mendengar tanpa alat. Telinga dan alat pendengaran adalah dijadikan Allah Ta'ala itu untuk segala makhluk. Segala makhluk. Makhluk ni didengar belaka. Dia dengar belaka. Sebab itu orang buat kajian, air-air yang didoakan ini lain dengan air-air biasa. Dia lain. Dia lain. Begitu juga pokok-pokok apa begini. Dia reti bahasa. Maknanya dia ada pendengaran. Tetapi kita tak mengkaji pendengaran dia melalui apa? Melalui kulit ke? Melalui batang pokok ke? Melalui macam-macam.
pokok petai tak berbuah. Dah 5 tahun tak berbuah. Kita tokek. Kita itu dengan parang. Awak ni kalau tak buah kawat tebang. Bazir je 5 tahun dah tak buah-buah. Alhamdulillah. Hujung tahun berbuah. Selamat. Maknanya dia takut kena tebang. Makna dia ada telinga ataupun pendengaran. Telinga ni uzunun kita pendengaran. Pendengaran. Kita tak tahu berkenaan dengan apa nama ni, sifat-sifat pokok-pokok begitu begini. Pendengaran dia. Ular. Ular. Ular benda? Tak reti bahasa? Ular. Dalam. Ular. Benda nama? Ular dalam. Reti bahasa ular tu. Kalau kita kata awak balik keluar daripada rumah ni. Kalau dia masuk ke dalam rumah. Dia keluar. Dia keluar. Maksudnya nak khabarkan reti bahasa. Apabila dia reti bahasa tu, dia mendengar perkataan makhluk ataupun perkataan kita ni. Jadi ringkasnya nak khabarkan bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sama. Bersifat dengan sama artinya Allah Ta'ala itu wajib mendengar. Allah Ta'ala itu wajib mendengar dan makhluk jangan buat sebarangan. Hatta di dalam otak dia, hatta di dalam hati sanubari dia, tetap Allah Ta'ala mendengar. Jadi bila kita memahami sifat 20 ni, sifat sama' ini, kita akan jadi baik. Akan jadi baik. Dalam hati akan dikeluarkan kepada lidah kita. Bahkan kita tak berani mengeluarkan kepada lidah kita, tetapi di dalam hati kita lain. Kelainan di dalam hati kita lain dengan bercakap, Allah dengar satu persatu. Jadi apabila dengar, Allah Ta'ala dengar satu persatu, ataupun dengar walaupun terlintas dalam hati kita, maka insaflah kita, maka tawaduklah kita bahawasanya Allah Ta'ala itu, bahawasanya Allah Ta'ala itu maha mendengar. Boleh? Boleh faham? Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Nak kuis sikit ni. Apakah nama kitab yang saya sebutkan sepanjang kuliah ni tadi? Kitab apa? Sirajul Huda. Siratul Huda. Sirajul Huda. Lagi? Penawar bagi hati. Penawar bagi hati. Penawar bagi hati. Lagi? Kitab Faridah. Kitab Faridah. Faridah. Tu. Apa tanda agama? Berapa tanda agama? Berapa tanda agama? 4 nombor saja. Berapa 4. tanda agama? 4. Di dalam kitab apa? Di dalam kitab apa? Di dalam kitab Faridah. Muka surat berapa? Muka surat berapa? 3. Muka surat 3. Di dalam kitab di dalam kitab Sirajul Huda, kisah-kisah telinga, muka surat berapa? 8. Saya sebut tak muka surat tadi? Tak sebut. Saya tak sebut. Muka surat 17. Itu nak khabar. Maknanya kita ni pendengarannya masing-masing. Pendengaran masing-masing. Gini, ada ingat, ada tak ingat gitu. Maknanya sifat lemah. Jadi Allah Ta'ala itu Maha suci Allah daripada sifat kelemahan.
wajib bagi Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kamalat, sifat yang sempurna, khususnya di dalam sifat yang ke-11 yang wajib bagi Allah Ta'ala ini, iaitu sifat sama. Sama artinya mendengar Allah Ta'ala itu. Lawannya tuli. Mustahil Allah Ta'ala itu tuli. Wajib Allah Ta'ala itu mendengar. Dalilnya baharu alam firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim, ataupun innallaha sami'un basir. Maknanya Allah Ta'ala menyebut yang zatnya mempunyai sifat sama, sifat sama, ataupun kaunuhu sami'an, itu sifat yang seterusnya. Jadi oleh kerana itu, insya-Allah kita akan bersambung lagi di malam-malam akan datang. Semoga kita faham betul-betul yang berkait dengan ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid. Kalau kita ketinggalan, amat rugilah kita tidak faham. Kita mengaji ilmu tauhid, kita tak faham. Sedangkan ilmu ni nak memahamkan tentang ketuhanan. Itemnya ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Siapa boleh sebut hak tiga ni tadi? Siapa boleh sebut? Besok boleh. Ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Ilahiyat tu apa? Apa artinya? Ketuhanan. Lepas tu an-nubuwat, kenabian. As-sam'iyat, Perkara lain. perkara-perkara gaib. Itu ruang lingkup kita nak memahamkan ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara gaib. Artinya nak bawa mati. Masih hidup, dekat nak mati, dalam kubur, bangkit di padang mahsyar. Kita ni kenal Allah, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Nabi, kepada Rasul, kita beriman kepada perkara-perkara ghaib yang kita dengar saja tapi kita tidak nampak dan kita tidak lagi merasainya, perkara-perkara ghaib. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Haji. Apa khabar, sihat Haji?
ridho Tuan Guru. Sila Haji. Halo. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Pak De, sihat? Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama Abaya. Barakallah. Saya keluar dulu Tuan Guru. Ya, sila Pak De. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Zo. Barakallah. Allahumma aftah alaih.